Abu, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, untuk memberikan ceramahnya pada malam ini. Kita bagi seluas-luasnya ikut apa dia nak setuh. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Yang mulia saudara pengerusi, yang berhormat Saifuddin Ahli Parlimen, yang berhormat Tian Chua, yang berhormat William Leong, yang berhormat Zulkifli Naib Ketua PAS Kawasan, Cikgu Yahya Ketua Cabang Keadilan, seluruh kepimpinan PAS, kepimpinan adil, rakan-rakan daripada kaum Tionghoa, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama sekali lagi di negeri Kelantan yang saya cintai. Bukan asing lagi Kelantan kepada saya. Maklumlah, dua penggal menjadi wakil rakyat di sini, menjelajah ke seluruh Kelantan, daripada ulu Kelantan sampailah ke Tumpat, sampailah ke sempadan Thailand. Hampir semua mukim saya telah sampai di negeri Kelantan ini. Hadirin sekalian, tadi yang bercakap ialah yang berhormat Saifuddin Nasution. Beliau sekarang ini menjadi wakil rakyat tuan-tuan di sini. Masa dia di Universiti Pertanian, saya sudah bersama dengan beliau. Waktu itu saya exco Dewan Pemuda PAS Pusat. Dia pelajar. Kami telah bersama-sama. Dia ikut saya pergi ceramah merata. Ni budak Saifuddin ni. Dia mengaji dulu pun dia budak cerdik. Dia bukan jenis budak bodoh. Dan dia jadi pemimpin pelajar. Sudah bersama dengan kita menjelajah di seluruh Malaysia. Sehinggalah tamat belajar, beliau bersama dengan kita sehinggalah sekarang ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tadi saudara Tian Chua, dia, tuan-tuan tahulah, bila ada tunjuk perasaan, kalau tak ada dia tak sah di Kuala Lumpur. Polis nak pukul dia tak gamak, pukul sah kena tulen. Tak ada isi dah badan dia tu, tulang daripada kepala sampai ke kaki. Jadi nak tangkap dia mudah, sebab dia kurus dan polis pegang seorang pun dah cukup dah. Dia bercakap tadi di depan kita semua. Boleh dikatakan malam ini orang Melayu, orang Islam belaka. Saya sendiri, hadirin sekalian, seperti kata beliau, kita membina masyarakat baru sekarang ini. Beliau boleh bercakap di depan orang Melayu, saya boleh bercakap di depan orang Tionghoa. Minggu lepas, di Sungai Pelek nu, Selangor nu, dekat lapangan terbang KLIA, saya dijemput oleh masyarakat Cina dalam majlis jamuan. 200 meja. Satu meja 10 orang. 2,000. Semua Cina. Aku seorang yang Melayu. Sambut saya Cina, pengurusi Cina, main tarian singa Cina, yang iring saya Cina, lepas ceramah pula amoy-amoy Cina ambil gambar. Jadi hadirin sekalian, saya sekarang ni ada tempat dah. Kalau Melayu tak mau, aku pergi kat Cina pula lah. Hadirin yang dihormati sekalian, bila saya pergi bercakap kepada 100% orang Cina di Sungai Pelek, Selangor,
Mereka tak beri apa-apa nota. Saya perlu bercakap hal ini, jangan bercakap hal itu. Perlu cakap perkara ini, jangan cakap perkara itu. Tak ada. Saya tanya mereka, tanda hormat kepada ketua masyarakat di situ. Apa yang saya boleh bercakap, apa yang tak boleh. Artinya pantang larang masyarakat di situ. Dia kata, "Abang Mak, apa nak kecek malam ni, hentam saja." Dia kata, apa pun boleh lah. Saya kata, kalau bercakap hal hudud pun boleh. Hudud pun tak apa. Artinya apa saja mereka nak dengar penjelasan daripada kita. Inilah politik baru di Malaysia sekarang, iaitu kita berada dalam keadaan berterus terang, supaya kita tidak sembunyi. Apa yang kita tak setuju, kita bercakap, kita bincang. Apa yang mereka setuju atau tak setuju, kita bercakap dan kita bincang. Bukan, hadirin sekalian, kita bertindak masyarakat, kita bentukkan semangat perkauman. Inilah yang berlaku di Malaysia lebih 50 tahun dan kita rombak perkara itu sekarang. Hadirat yang dihormati sekalian, negara kita sekarang, kita lihat setelah 50 tahun, negara kita ini ada lemah, ada kurang, tapi ianya tertegak. Boleh berjalan selama 50 tahun. Di antara punca negara kita ini dapat berjalan dengan baik, walaupun banyak kekurangan, yaitu tiang-tiang negara ini terpelihara. Tiang ataupun orang panggil pilar, tiang negara yang membentuk Malaysia ini terpelihara sejak daripada merdeka. Tiang-tiang itu adalah 3 tiang utama, yaitu kita panggil pembuat undang-undang, legislatif. Dia adalah Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Yang kedua, eksekutif, pentadbiran, diketuai oleh Perdana Menteri sampailah kepada pion di bawah. Itu eksekutif. Yang ketiga, kehakiman, judiciary. 3 badan ini tiang utama pembentukan Malaysia, pembentukan perlembagaan. Ketiga-tiga cabang ini berada di bawah satu lambang, iaitulah yang di Pertuan Agong, yang menguasai 3 cabang itu. Badan-badan inilah dihormati dan ada kuasa tertentu, kuasa otonomi kita panggil, yang menyebabkan Malaysia Melaya, kemudiannya Malaysia dapat terbentuk dan rakyat bernaung di bawahnya. Di penghujung pemerintahan Mahathir, seluruh pemerintahan Pak La, di awal pemerintahan Najib, tiang-tiang ini mulai rosak dan mulai reput. Anai-anai sedang menggigit dan ia sedang menuju kepada kerosakan dan kemungkinan patah. Kita lihat hadirin sekalian, legislatif, tempat buat undang-undang, yaitu Parlimen Dewan Undangan Negeri. Ini tempat buat undang-undang. Kawasannya, orangnya, tempatnya dihormati. Dia ada otonomi tersendiri. Hadirin sekalian, dalam kawasan parlimen itu, dia ada security, keselamatan dia sendiri. Dalam dewan, yang jaga dewan itu, dia ada keselamatan dia sendiri. Yang menjaganya bentara. Kalau di parlimen, tuan-tuan tengok yang pakai songkok, yang pakai bus jaket tu, itu bentara dia. Kalau di Dewan Undangan Negeri, dia ada yang kadang-kalanya pakai tengkolok. Mereka ni bentara dewan. Kawasan ini dihormati, ada otonomi dia. Kita lihat, sekarang ini tempat ini tak dihormati, diceroboh dengan sesuka hati.
Misalnya hadirin sekalian, Datuk Mustafa Ali nak ditangkap oleh polis kerana berada di kawasan 500 meter daripada parlimen. Kononnya akan berlaku demonstrasi di luar parlimen itu. Mustafa Ali masuk dalam kawasan parlimen nak dengar perbahasan. Sepasukan polis pergi tangkap Mustafa Ali dalam kawasan parlimen. Kalaulah dia nak tangkap Mustafa Ali katalah polis tangkap pukul 5. Kalau tak tangkap pukul 5 suku dia akan bunuh orang. Maka pihak polis tak ada jalan lain, bertindak sebelum dia bunuh orang. Tetapi penangkapan ini kononnya akan berlaku tunjuk perasaan. Polis masuk, tangkap dalam kawasan parlimen. Artinya pihak eksekutif telah menceroboh kawasan legislatif, tidak menghormati tempat buat undang-undang. Lepas itu hadirin sekalian, bila Mustafa Ali saman polis di mahkamah, memang polis tahu mereka dah silap. Sebab itu ada perundingan di luar untuk menyelesaikan beberapa ribu bayaran supaya kes ini tidak diteruskan. Artinya eksekutif telah menceroboh kawasan legislatif. Lagi mudah tuan-tuan faham. Sekarang mereka dah mengaku silap dan salah. Tapi tak cukup kesilapan itu. Karpal Singh kata pemuda UMNO celaka. Itu. Pemuda UMNO ada hak untuk marah kepada Karpal Singh. Hak dia lah. Hak marah, hak ketawa, hak menangis. Itu hak asasi. Kita tak boleh sekat. Kita kata pemuda UMNO jangan marah. Tak boleh lah. Dia kata ini pemuda celaka punya pemuda. Karpal, memang itulah perkataan dia. Soalnya, kalau mereka nak bertindak kepada Karpal Singh, mereka boleh buat di mana saja. Di pejabatnya, di rumahnya, di kawasan mana-mana. Tetapi pemuda UMNO memilih masuk dalam kawasan parlimen. Kepung Karpal Singh, tarik kursi roda Karpal Singh, maki Karpal Singh dalam kawasan parlimen. Bolehkah rakyat biasa masuk dalam parlimen, menceroboh dan maki hamun seorang wakil rakyat dalam kawasan parlimen? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau pemuda PAS atau pemuda keadilan katalah sekarang ni siapa wakil rakyat BN yang paling kita tak suka? Siapa? Katalah Ibrahim Ali. Katalah Ibrahim Ali, katakan je lah. Pemuda PAS, pemuda adil masuk dalam kawasan parlimen, kepung Ibrahim Ali, maki Ibrahim Ali. Tuan-tuan setuju atau tidak? Saya tak setuju. Tak boleh. Tak boleh. Kerana kawasan itu kawasan yang perlu dihormati. Kita lihat hadirin sekalian, bila berlaku perbicaraan dalaman, pemuda UMNO didenda RM1,000 sahaja. Sepatutnya Karpal Singh kata kena 7 tahun penjara. Bermakna kawasan legislatif sudah tidak dihormati. Perundangan sistem negara kita sudah jadi rojak. Sudah jadi rojak hadirin sekalian. Campur habis dah. Kita lihat pula dalam parlimen yang paling tinggi kuasanya, protokolnya, speaker. Speaker paling tinggi. Perdana Menteri bila masuk dalam parlimen, dia nak duduk, dia kena tunduk dulu kepada speaker. Macam kita tunduk kepada hakim dalam mahkamah. Tunduk hormat. Dia nak berucap pun dia akan minta izin speaker dulu. Speaker yang paling berkuasa. Sekarang hadirin sekalian, parlimen kita, Dewan Undangan Negeri kita, speaker didakwa di mahkamah. Ini negara beruk bengkra. Hadirin sekalian.
speaker yang paling tinggi kedudukan didakwa di mahkamah, yaitu speaker Dewan Undangan Negeri kita didakwa di mahkamah berlaku perbicaraan, dan judiciary kehakiman memutuskan legislatif membuat keputusan yang silap, yaitu menggantung Zamri Mamak tu didapati tidak sah. Artinya kehakiman telah menceroboh ruang legislatif. Lingkup tak Malaysia sekarang? Lingkup atau tidak? Hancai, hancur. Hadirin sekalian, dalam dewan yang menjaga keselamatan adalah bentara. Misalnya, kalau Ten Chua bercakap, speaker kata berhenti, cakap kamu tu tak kena, dia tak mau berhenti, tak mau keluar, yang datang usung Ten Chua ataupun Saifuddin Nasution adalah bentara. Hadirin sekalian, bentara lah yang jaga keselamatan dan melaksanakan tugas apa yang diperintah oleh speaker. Speaker boleh menghalau, menggantung, memberi amaran kepada mana-mana ahli dewan negeri atau parlimen. 3 penggal saya duduk dalam parlimen, orang yang paling kerap kena gantung Karpal Singh. Itu kerja dia lah tu, kena gantung, beri amaran perkara biasa. Karpal Singh tak pernah mendakwa speaker di mahkamah. Hadirin sekalian, kita lihat sekarang speaker didakwa di mahkamah di Perak, yang menyebabkan anak Karpal Singh, Govind, dakwa pula speaker parlimen di mahkamah. Kita nak tengok, mahkamah memutuskan bahawa tindakan speaker Perak menggantung Zamri tidak sah. Kita nak tengok putusan mahkamah nanti, apakah dia buat keputusan yang sama, yaitu Pendekar Amin menggantung Govind adalah tidak sah. Kalau mahkamah memutuskan menggantung Zamri MB Perak yang haram itu tidak sah, tiba-tiba di peringkat parlimen mahkamah mengatakan gantung Govind adalah sah, mahkamah kita pula dah jadi mahkamah AR Tompel. Halingkau, apa nak jadi Malaysia tanah airku? Hadirin sekalian, kita lihat lagi. Ini kerusuh undang-undang yang mudah, hadirin sekalian. Konsep perlembagaan, orang kampung boleh faham benda ni semua. Speaker lah yang paling berkuasa dalam parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Boleh menghalau, menggantung ataupun memberi amaran kepada mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri atau parlimen. Speaker halau ahli dewan keluar perkara biasa. Di Perak, speaker dihalau. Ini lagi teruk. Ni gila babi terus, hadirin sekalian. Bukan setakat gila babi, babi gila. Jadi selalu speaker halau orang. Kali ini speaker dihalau. Bukan setakat halau, angkat bubuh siku pula lagi. Bukan setakat halau, bawa pi kurung pula dalam bilik. Ini gila babi, babi tunggai mana pun tak tahu. Hadirin sekalian, inilah Malaysia tanah airku sekarang. Semua dah rosak, hadirin sekalian. Kita lihat, bila Menteri Besar Perak dengan Exco dan Adonya berlarak untuk masuk ke Dewan, yang boleh menahan orang masuk ke Dewan adalah bentara. Bentara kata tak boleh masuk. Tapi di Perak, hadirin sekalian, di Malaysia sekarang, polis sudah jadi bentara. Polis tak boleh masuk. Akhirnya Menteri Besar dan Wakil Rakyat kita bersidang di bawah pokok, jadilah kerajaan Pasola. Sebab kerajaan yang sah telah dirampas oleh Jason King. Kita kena cari buluh runcing, kena tikam tapak kaki dia, baru Jason King tu boleh mampu. Hadirin sekalian, saya sebut di sini, hadirin sekalian, inilah kerosakan. Dan kerosakan berlaku, dia terus rosak. Hari ini pula hakim yang terkenal, George Chan,
bahawa apa yang berlaku di Perak itu dia kata tak betul. Tak betul langsung. Artinya sudah berlaku kerosakan, krisis perlembagaan yang tidak tahu Malaysia ni nak pergi ke arah mana. Sudah berlaku undang-undang rimba. Di negeri kita perkara macam ini orang tak nampak. Macam tadilah kata Saifuddin, kata Yang Berhormat Tan Chiew, dia nampak bila Anwar pum lebah mata. Oh zalim, dia nampak lebah mata. Tapi bila kita cerita legislatif, eksekutif dan juga judisiari dah hancur, dia tak faham. Dia nganga. Padahal negeri ini dah rosak habis dah. Kemudian pengurusi Suhakam Tan Sri Abu Talib, dia pun kata apa yang berlaku di Perak telah rosak, perlembagaan tak diikuti, undang-undang tak diikuti. Dan kita lihat lebih teruk lagi, saya sendiri sempat bertemu dengan Tun Mahathir Mohamad. Adalah kerja aku pergi jumpa dia. Dia pun tak berkuasa dah lah ni, boleh lah pergi jumpa, nak minta projek apa kat dia. Tak ada projek dah dia pun. Dia sendiri sebut apa yang berlaku di Perak itu tak betul. Tak boleh melantik menteri besar baru dalam keadaan menteri besar yang lama masih ada dan masih sah. Awal-awal dia cakap tak betul dan tak sah. Ini Tun Mahathir yang jahat tu pun, dia tahu benda yang dibuat di Perak tu tak betul. Jadi bila tak betul dibuat di Perak, diikuti dengan proses yang tak betul, tak betul, akhirnya tiang negara kita rosak dan patah sekarang ini. Hadirin yang dihormati sekalian, kalau tiang-tiang ni rosak, kita nak bernaung di bawah siapa lagi? Mahkamah sudah jadi mahkamah AR Tompel, parlimen dah jadi kedai kopi, speaker boleh digantung, boleh dicekek leher. Nasib baiklah si Bakumar tu kecil, dia boleh diangkat. Kalau kena badan besar-besar orang wrestling tu, kena bawa kren nak angkat dia keluar. Sekarang adun-adun di Perak ni berlatih jogging supaya bila berlaku sidang, mereka nak bertempur ni barangkali 6-7 jam, kena tenaga dia lama. Bukan nak berlatih bercakap, nak kena berlatih tenaga sekarang ini. Dan sampai ke peringkat bawa ke mahkamah, ada adun bawa spray racun untuk tembak spray kepada orang lain dalam dewan. Tak lama lagi kita kena masuk dewan bawa pistol. Dia akan tembak macam filem labu-labi tu. Kau ni menyorok bawah meja, piang-piang. Mampus kita, hadirin sekalian. Inilah kerosakan yang dahsyat yang berlaku di Malaysia. Kalau berlaku di negara lain, hadirin sekalian, tak ada ubat lain melainkan rakyat beramai-ramai tukar pemerintah ini dalam pilihan raya yang akan datang. Betul ke tak? Ini saja jalannya, tak ada jalan lain lah. Nak baiki tambah Najib Al-Tantoya, tobat tak boleh baiki. Hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah, kita perjuangan Pakatan Rakyat makin mendapat sambutan, makin mendapat tempat. Kita ambil alih pemerintahan di Kelantan ni tahun 90. Hadirin sekalian, saya nak bercakap sikit soal Melayu di depan orang Cina ni, Tan Chua, William Leong dan lain-lain. Kelantan 95% orang Melayu. Wakil rakyat dia selalunya semua Melayu kecuali seorang di Bandar Kota Baru, dulunya Fu Chaoyong. Fu Chaoyong tu sampai boleh baca ayat Quran waqtacimu bihablillahi jami'an. Punya dia nak ambil hati orang Melayu. Tak apalah, dia nak baca ayat Quran. Sekarang di situ Anwar Tan tahun 90, di atas pakatan politik kita pada waktu itu, bersama Angkatan Perpaduan Ummah, kita menang dan memerintah Kelantan. Kita lihat yang memerintah Kuala Lumpur Melayu, Perdana Menteri Melayu, menteri-menterinya kebanyakan Melayu, yang berkuasa Melayu. Langkah yang pertama mereka seksa rakyat Kelantan bila kita menang, dia seksa orang kampung, yaitu menyekat bantuan baja kepada para petani. Para petani di Kelantan ni Cina ke ramai, Melayu ke ramai?
Melayu ke Cina? Saya waktu itu wakil rakyat Nilampuri. Terkejut kita. Kalau kamu sekat yang lain bolehlah kita faham. Sekat baja padi. Sedangkan di Nilampuri, di Pasir Mas, di daerah sini ini banyakkannya orang buat padi. Disekat bantuan baja. Kerajaan Kelantan waktu itu, waktu kita ambil alih, duit tak banyak. Kita terpaksa ambil daripada tabung-tabung lain. Beli baja segera. Hampir 4 juta ringgit untuk beri pada orang kampung. Siapa yang sekat baja kepada orang Melayu Kelantan ni siapa? Melayu UMNO. Melayu. Bila kita memerintah Terengganu, Melayu ke semua. Yang jadi Menteri Besar dan Exco daripada PAS, daripada 46 waktu itu, kita PAS Melayu. Tapi yang sekat royalti minyak, yang rampas royalti minyak, Melayu atau Cina yang memerintah Kuala Lumpur? Melayu. Melayu yang bermazhab UMNO. Sebab itu aku kalau orang nak ajak perpaduan atas nama Melayu, aku tak kelapau. Betul ke tak? Kita pergi lebih jauh lagi. Kita ini hadirin sekalian, bahasa Melayu dicipta atas tulisan Jawi. Jawi itu bahasa Melayu. Tan Singgio boleh tulis Jawi. Siapa yang menghapuskan tulisan Jawi di Malaysia ini? Cina ke Melayu? Cina ke hapus tulisan Jawi? Melayu. Melayu mana? Melayu UMNO. Tak ada lagi orang Kelantan nak kasih pada UMNO. Aku geram, geli rengkong dengar. Nak hulur tangan. Hadirin sekalian, kita tahu bahawa sekolah agama rakyat 99% penuntutnya Melayu. Patutnya sekolah itulah mereka beri bantuan. Bina makmal sain, bina vocational, biar sekolah agama rakyat itu keluar berdikari. Sama ada mereka nak pergi ke Mesir, balik sebagai seorang ulama, ataupun nak jadi seorang profesional, bermula pada sekolah agama rakyat. Tapi yang menyekat bantuan ke sekolah agama rakyat siapa? Cina ke Melayu? Melayu mana? Kita bercakap sikit soal Melayu malam ni. Aku geram sungguh ni bercakap ni. Oh, sekarang ni marilah kita bersatu atas nama Melayu. Fikirlah. Hadirin yang dihormati sekalian, okeylah di Kelantan kita merangkak dengan serba kekurangan. Kita akui kita banyak kelemahan memerintah Kelantan. Tidak sempurna. Di bawah pimpinan yang amat berhormat Tok Guru, kita bergerak 1 tahun ke 1 tahun. Terutama kita membina persepsi terhadap PAS, terutama isu-isu wanita. Kita membela wanita, kita beri cuti bersalin, beri program-program kepada wanita. Sehingga sekarang hadirin sekalian, Kelantan menjadi contoh dalam usaha memelihara wanita di Malaysia ini. Yang dulunya Syarizat Jalil hentam. Apa itu? Ketua Wanita UMNO Nurul Fidah Aziz. Dia kata kalau PAS menang, orang perempuan tak boleh kerja. Orang perempuan tak boleh keluar rumah. Sekarang dia tak jadi ketua wanita, dia balik Kuala Kangsar, dia pun berenang di sungai dengan itik gembo-gembonya. Wanita Kelantan terus maju, terus hebat. Para penyanyi ahli seni datang menghormati Kelantan. Penyanyi-penyanyi Amy datang, Mawi datang, Ringo datang. Cuma yang aku cemburu satu ya. Kenapa Siti Nurhaliza melawat Tok Guru tak melawat aku? Artinya golongan seni, golongan bahasa, golongan ini semua menghormati Kelantan. Yaitu Tok Guru kita memimpin manusia di dunia sampailah keselamatan mereka di akhirat dipikirkan, dipimpin oleh Tok Guru dan pemimpin kita. Hadirin sekalian, kita ambil alih Kelantan dalam keadaan kemiskinan kedua di Malaysia ini. Tempat kedua. Masuk penggal ke 5, ke 4, kita sudah berada di tempat yang ke 6. Mana purata miskin lebih ramai di Malaysia ini?
Sarawak, Sabah, Terengganu, negeri yang royalti minyak banyak. Macam mana rakyat nak senang buat stadium setahun runtuh akibat rasuah dan penyelewengan. Nasib baiklah stadium tu, hadirin sekalian, hari yang di Pertuan Agong tak pergi resmi sukan. Kalau berlaku 2-3 hari lagi, habis dengan yang di Pertuan Agong, pemaisuri, pegawai kerajaan, cuci liau. Hadirin yang dihormati sekalian, sekarang kita lihat kemajuan di Kelantan. Saya sebut kepada rakan-rakan, walaupun saya setiap bulan datang ke Kelantan, tapi bila saya melintasi Kubang Krian, saya kata ini Kubang Krian ke Petaling Jaya? Dengan kemajuannya, kedainya, rumah, Wakah Cik Ih tu dah jadi macam Petaling Street. Hebatnya itu. Di sudut pembangunannya, tak ada orang cakap sekarang kalau PAS memerintah, yang sekarang kita ni pakatan tak ada pembangunan, tak ada. Hadirin sekalian, apa kelemahan yang ada di Kelantan? Kita akui ada. Tok Guru bercakap, ada orang suka, ada orang tidak suka. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Dia Tok Guru, dia bercakap macam-macam lah, ikut dia Mursyidul Am. Ada orang suka, ada orang tak suka. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Ini Tok Guru kita. Tetapi umumnya, tanyalah orang Melayu, orang bukan Melayu, Islam bukan Islam, menghormati Tok Guru kita, Menteri Besar kita, satu, yaitu dia memerintah tidak rasuah. Ini diakui oleh semua pihak. Karpal Singh, cengeng, kita kata, bengis, keras, marah. Kita jumpa Cina mana-mana pun yang tak suka pada PAS, secara peribadi saya tanya mereka, macam mana Tok Guru Aziz? Ini Tuhan punya orang. Artinya orang menghormati orang yang tidak memerintah, orang merintah tidak rasuah. Inilah kelebihan yang menonjol imej Kelantan, imej Tok Guru Aziz di mata luar. Hadirin sekalian, sebab itu dia pergilah di belah pantai barat ceramah. Kadang-kadang di barisan depan tu Cina ramai dengar. Tok Guru Aziz dia bersyarah mana pun dia gitulah. Atuk Ambo, Tok Ade, Tok Nek Ambo, Tok Awa. Tokmu orang Cina siapa? Tokmu, Tok Ade juga. Nenek kamu, Tok Hawa juga. Kita ni dia beradik, tahu berapa puluh pupu. Orang Cina tu kata, aku ni dia beradik dengan Tok Guru Aziz. Jadi dia bercakap benda-benda begitu. Tapi penghormatan kepada beliau, iaitulah memerintah tidak rasuah. Sebab bila jadi Menteri Besar ni, orang tengok Menteri Besar, orang nampak rasuah. Orang teringat Rahim Tamici, orang teringat macam-macam. Orang teringat Ali Rostam, orang nampak rasuah. Orang teringat Khair Toyo, memang hisap darah. Orang teringat Adnan Yaakob, 63 juta kena bayar kepada syarikat balak. Orang nampak Menteri Besar, wajah rasuah. Betul ke tak? Orang nampak wajah Tok Guru Aziz, ulama tanpa rasuah. Inilah datang penghormatan daripada orang-orang bukan Islam kepada beliau. Barangkali saudara di Macang ni tak pernah bergaul dengan orang Cina ni. Kami anak Pulau Pinang, celik mata nampak Cina dah. Sebab kecil-kecil lagi orang Cina datang jual aiskrim. Aiskrim Magnolia ada, aiskrim Malaysia ada. Kecil-kecil lagi kita dah nampak Cina dah. Kita bergaul dengan orang Tionghoa ni, kita membesar dengan mereka. Saya tanya mereka, apa yang kamu boleh yakin dengan Tok Guru Aziz, yakin dengan PAS ni? Dia kata, satu, kami hormat tanpa rasuah. Sebab kajian yang dibuat yang terbaru antara kaum di Malaysia ini, kaum yang paling tinggi benci pada rasuah, nombor satu, kaum Tionghoa. Nombor dua, jatuh pada kaum India. Nombor tiga, jatuh Melayu. Sedangkan agama kita memberitahu, memberi rasuah tempat dalam neraka.
terima rasuah tempat dalam neraka. Tapi orang Melayu meletakkan rasuah tidak begitu mereka benci dibanding dengan orang Tionghoa. Sebab itu bila kita memerintah Kelantan lebih satu kerusi, UMNO dan BN cuba beli 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Ustaz Daud kita tu ditawarkan 6 juta, kata beliau. Ustaz Daud tu kalau lelong di pasar Baghdad 5 pound pun tak laku. Jenuh goyang loceng. 5 pound je. Tapi kerana dia wakil rakyat, dia esko waktu itu, nak ditawar 5 juta, 6 juta kata beliau. Tak berjaya melalui suami, mereka cuba melalui isteri wakil rakyat. Isteri pula halau orang yang nak tawar suami mereka itu. Hadirin sekalian, lebih satu kursi bertahan satu penggal, sehingga pilihan raya bulan Mac yang lalu orang Tionghoa, orang India amat hormat pemerintahan kita. Ini dia artinya rasuah menjadi tajuk utama pada rakyat Malaysia sekarang ini. Mereka benci pada rasuah. Tidak rasuah inilah datang kasih mereka kepada kita. Saya ambil contoh pilihan raya di Bukit Gantang. Kira-kira orang mengundi dah dekat nak habis dah, pukul 3-4 petang. Berlaku pertengkaran wanita MCA dengan wanita DAP. Oleh kerana orang Melayu ramai, mereka bertengkar dalam bahasa Melayu. Wanita MCA ni kata kepada wanita DAP, lu sokong PAS. Wanita DAP itu pakai baju kepimpinan ulama, gambar Tok Guru ni Aziz. Dia selimut dengan bendera PAS. Ni wanita DAP ni. Wanita MCA ni kata kepada dia, lu sokong PAS, lu jaga. Bila PAS menang pelentah Malaysia nanti, lu kena pakai baju kulung, kena pakai kain salung. Wanita MCA ni kata. Wanita DAP ni jawab balik, lu apa peduli gua mau pakai salung kan tak pakai salung, lu apa peduli. Tetapi lu sokong UMNO, lu masuk neraka. Bapa saya masuk neraka? MCA ni tanya. UMNO rasuah, sokong rasuah, terima rasuah neraka, beri rasuah pun neraka. Lu masuk neraka. Kape-mengkape berlaku antara DAP dengan MCA tadi. Artinya hadirin sekalian, dalam pertengkaran mereka, rasuah menjadi tajuk. Inilah hadirin sekalian, kalau kita memerintah ikut Islam cara betul, bukan menggunakan Islam, orang akan hormat. Dan kita mau Islam dihormati, bukan Islam ditakuti. Kita lihat di Pulau Pinang naik Ketua Menteri Lim Guan Eng, anak muda. Beliau ni daripada ahli parlimen ke ISA, masuk parlimen balik, jadi banduan. Banduan dia kena penjara. Lepas tu jadi Ketua Menteri. Masa dia jadi banduan itu saya kesian. Dia tak ada kerja. Gaji tak ada, allowance tak ada, gratuity tak ada. Gapo-gapo pun tak ada. Isterinya wakil rakyat waktu itu. Saya balik ceramah pukul 2 pagi ke di Johor, saya panggil dia, Lim Guan Eng, keluar minum. Dia keluar. Saya kata wajib keluar. Dia keluar lah. Abang dia panggil. Kami berhubungan baik daripada dulu. Sampailah dia jadi Ketua Menteri. Bila dia jadi Ketua Menteri, dia nak angkat sumpah, dia telefon saya. Abang datang. Saya nak angkat sumpah jadi Ketua Menteri. Saya kata, mau jadi Ketua Menteri, aku kalah di Kuala Terengganu. Tak apalah. Hadirin sekalian, dia kata nak menghapuskan miskin tegar di Pulau Pinang dalam masa 1 tahun. Mimpi UMNO kata, kami 50 tahun tak boleh hapus, gana mu nak buat ni setahun ni? Dia kata boleh. Saya nak memerintah seperti Umar Ibn Aziz. Terkejut habis bapak UMNO. Umar Ibn Aziz ni siapa dia? Perdana Menteri negeri mana? Ketua bahagian mana? Bangsa pekak. Dia kata dia nak memerintah cara Umar Ibn Aziz.
Hadirin sekalian, lepas 1 tahun, miskin tegar di Pulau Pinang sekarang selesai. Yaitu saya isi rumah berpendapatan RM500 ke bawah dapat diselesaikan. Bila dicek siapa yang terima bantuan miskin tegar itu, 90% adalah orang Melayu. Artinya miskin tegar ataupun papa kedana yang ramai di Pulau Pinang adalah Melayu. 50 tahun UMNO buat apa? Tiba-tiba pelihara yang mana urai lo, marilah kami dapat pembangunan. Boleh mudah atukmu. 90% miskin tegar di Pulau Pinang adalah Melayu. Lim Guan Eng bersyarah kepada orang Tionghoa. Dia kata jangan cemburu. Karena miskin tegar ni ramai orang Melayu, maka wang kerajaan negeri kita gunakan untuk membantu orang Melayu. Karena mereka yang paling ramai menjadi papa kedana. Kita mau pemimpin macam ini sekarang. Pemimpin Melayu boleh membantu Cina. Pemimpin Cina boleh membantu Melayu. Pemimpin India boleh membantu Melayu dan Cina. Kita mau mengikut kepentingan pada waktu itu, bukan menurut kaum semata-mata. Setuju atau tidak? Ini yang dibuat oleh Tok Guru Aziz kita di Kelantan ni, dan diikuti di negeri-negeri lain. Hadirin sekalian, bila Lim Guan Eng menjadi ketua menteri, baru 2 minggu lah waktu itu saya ingat dia angkat sumpah. Dia kata, abang, boleh tak saya nak hadir merayakan Mauludin Nabi, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya kata, kenapa tak boleh? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Nabi orang Melayu. Kedatangan Nabi Muhammad memberi rahmat kepada sekalian alam. Binatang, kebau, babi, lembu, udara, manusia, gajah, bewak, semua ni mendapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan bawa rahmat kepada sekalian alam. Lim Guan Eng kata baca koho, ambo nak tulis. Dia pun tulislah. Artinya dia pergi baca pula di tempat lain. Nampak tak bila kita bergaul dengan mereka, hadirin sekalian? Artinya mereka menghormati Nabi dan dia turun belarak besoknya. Orang UMNO kata, ni apa Cina belarak maulud Nabi? Dia baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu juga pemimpin DAP dan kadang-kadang rakan kita Tian Chua baca ayat Quran. Mereka UMNO kata dalam TV, baca silap, telo. Jangan bagi mereka baca silap. Iyalah mereka baca silap, karena mereka baca, UMNO tak baca. Mampu tak silap? Kalau silap ni perkara biasa. Pernah Perdana Menteri dulu ni, Perdana Menteri UMNO meresmikan musabaqah, ucapan resmi 3 kali dia ulang berturut-turut Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Sampai ingat dah perkara tu. Orang ingat dia ni tak erti, rupanya bukan silap, tak erti. Ada yang duk hebat, duk bersyarah merata tu, dia bersyarah lagi hebat dengan saya di Kuala Terengganu. Perjuangan kita perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf munkar nangkir. Lagi teruk daripada Cina DAP. Hadirin yang dihormati sekalian, kita terus bersama dengan Pakatan Rakyat, dan kita terus teguh dengan Islam dan memperkenalkan Islam sehingga orang menghormati Islam, bukan orang takut kepada Islam. InsyaAllah Kelantan akan menjadi negeri yang kaya tidak lama lagi. 1,000 juta kerajaan pusat rompak duit kita. Saya pun heran. Bila saya turun di lapangan terbang, selalunya saya tengok pagi-pagi itu orang pakai baju kuning naik kapal terbang. Ramai. Saya kata, nak pergi mana ni? Pelantar minyak. Nak pergi mana? Pelantar minyak. Rupanya dah berapa tahun dah kerajaan pusat curi minyak Kelantan. Betul ke tak? Tuan-tuan, halal atau tidak? Kita mau UMNO, PAS, ADE, semua bersatu sekarang ni menuntut supaya kerajaan pusat, Petronas beri royalti minyak pada negeri Kelantan. Setuju ke tidak? Oh, dalam keadaan tak ada PT, Kelantan ni boleh senang, tambahlah dapat 1,000 juta tu.
Kalau macam Tok Guru mentadbir, banyak lagi nikmat pembangunan yang boleh kita buat di negeri Kelantan ni. Sebab itu hadirin sekalian, bila kita yakin dan kita terus bersatu, UMNO juga kena bersatu. UMNO Kelantan ni menuntut royalti itu. Kita tidak mau di bumi Kelantan dirompak dan dibawa khazanah itu dipunggah ke Kuala Lumpur. Hadirin sekalian, besok semua pakat pergi Mani Urai, Kuala Kerai, dan SPA kata jangan pergi ramai-ramai. Tak ramai lah esok. Kita mau dalam 7-80 ribu cukup lah. Kita mau ramai hadirin sekalian. Dan sama-sama kita beritahu kaum keluarga kita di Mani Urai, menangkan calon kita Haji Fauzi, Wakil PAS dan Pakatan Rakyat pada 14 hari bulan. Boleh atau tidak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memberi tumpuan untuk mendengar ucapan penutup pada malam ini, untuk kita bawa kilah molek pada malam ini, mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Tuan Guru. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tuan Guru untuk menyampaikan amanatnya pada malam ini. Takbir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takhfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan tu benda yang kamu tak reti. Kerana telinga kamu, mata kamu, hati perut kamu akan disoal akhirat. Sadaqallahu alazim. Yang dia sedang kursi Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Nasihat Kira Yang Berhormat Datuk Syamsul Esko Kajian Negeri untuk Jawatan Kuasa Keuangan dan Pertempuran sekalian ahli-ahli yang berhormat, khasnya bakal Yang Berhormat kita beruji insyaAllah. Hadirin sekalian, cara ringkasnya kita malam ni ceramah, dan tiap-tiap hari Jumaat kita berceramah. Cuma putih hajar kita, kalau ceramah atas masjid tu apa yang ketubah, kalau ceramah padan tu apa yang ceramah. Bila tolak je Imam Saleh, atas masjid pun ceramah, hak ni pun ceramah, atas masjid pun ketubah, hak ni pun ketubah juga. Sebab tu kita bila kita ceramah, tak tinggal ayat Quran, tak tinggal hadis. Kerana ceramah pokok kita atas dunia ni ialah khutbah Jumaat. Dia bila sebut khutbah Jumaat, 5 perkara bila sebut. Pertama, puji Allah. Yang kedua, salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya sebut ayuhan nas ittaqullah, manusia. Bila Tok Khatib sebut manusia dekat depan dia, raja ke, agung ke, orang kampung ke, manusia belaka. Ittaqullah, kena gerung Tuhan. Yang keempatnya kena baca ayat Quran. Ambil ayat mana? Ayat perang kau, ayat damai kau, ayat ekonomi kau, ayat akidah kau, ayat apa saja. Yang kelimanya ialah doa pada orang Islam seluruh dunia. Hak itu berarti. Ini asas ceramah dalam Islam. Hak inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW tak boleh buat jemaah di Mekah. Nabi Muhammad ni berada di Mekah. Tok nenek dia orang Mekah belakang. Tok tua dia Abu Sufyan lawan dia. Pak tara dia Abu Jahal lawan dia. Abu Lahab sekali sekelamin rekod dalam Quran ahli neraka. Tabat yada Abi Lahabin wa tabat ma aghna anhu malun sayasla naran talazza. Kenapa Nabi Muhammad tak dibenar sembahyang jemaah di Mekah? Jawabnya, kalau sembahyang jemaah dikalakan 2 rakaat ya. Tapi dua rakaat lagi diganti yang khutbah ni lah baru sangat. Jawab daripada Abu Jahal sampai ke Amnul Lul ni dia baru sangat. Betul ke tak? Betul.
tu duk bunyi apa amin lagi. Para hadirin sekalian, dua perkara orang yakin terima belaka. Awak nak sebut dua perkara ni orang terima belaka. Iaitu pertamanya, dunia tidak kita buat. Tanah buat kita jejak. Tidak buat kita buat. Orang lain buat. Allah buat. Kau ada apa ni? Kata bumi Tuhan kita buat. Biar agak dah rupus lah. Hak manusia buat. Dunia semua ni hak. Bumi, langit, semua orang lain buat. Allah Ta'ala buat. So, bila kita duduk atas bumi orang, apa kita duduk atas rumah orang, apa kita duduk di kedai orang, apa kita duduk di hotel orang, tak boleh buat pandang. Amor tu besar, tapi kalau amor berhenti di jalan, minta nasi belah, amor nak bayar. Kalau dia kata, menteri besar tak patut bayar, tak lain berambak lah. Kenapa? Kerana amor menupai nasi orang, menupai air orang. Jadi kalau kita ambil nasi belah orang sebut nak bayar, kita duduk atas dunia Tuhan. Ni bukan nasib belau je. Nyawa pun lebih hidup dia buat. Mulut ni pun hak Tuhan buat. Kau ada sini orang pandai buat mulut sini. Mulut, hidung, paru-paru, jantung, buah pinggan, semua sekali Tuhan. Tuhan nak buat. Buat ni Allah pandai-pandai buat peraturan dia sendiri. Bila Allah Ta'ala buat bumi, buat langit, dia buat orang. Takkanlah Allah Ta'ala tak buat perkara yang menyelamatkan orang. Kita syarikat buat mikrofon misalnya, syarikat buat komputer, syarikat buat kereta. Dia buat syarikat, dia jual kepada kita, dia ada royak cara nak menyelamatkan kereta. Minyak bobos sini, air bobos tak kini, selendang bobos situ. Kalau Pak Cik jaga molek, harta selamat. Nyawa Pak Cik pun selamat, harta selamat. Tiap-tiap syarikat, bila dia buat perkara, dia jaga mutu dan image syarikat dia. Allah Ta'ala dia bila dia buat orang, dia jaga selalu. Cara lagu mana? Quran. Dia beri Quran sebuah ni. Jaga manusia. Bagaimana nak jaga akidah, bagaimana nak jaga anak bini, bagaimana nak jaga jiran, bagaimana nak jaga negara. Semua dia banyak berlaku. Sebab tu ada hal-hal. Amn tolak. Kita kata amn tolak. Bila amn tolak Islam ambil kebangsaan, arti dia tolak Islam bagi pada Tuhan. Dengan Tuhan dia tolak. Arti dia lebih pandai pada Tuhan. Bila kita tolak Islam, arti kita tolak Tuhan punya Islam, Allah. Bila tolak Allah, pandai kita pada Allah. Yalah kau bukan ni. Ni sini duduk para hadis semua yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW waktu duduk di Mekah, Abu Jahal tawar, "Hei Muhammad, nak berapa? Nak piti royak nak banyak mana?" Dia sampai duduk kecek dakwah Islam. Mu nak piti royak banyak mana? Mu nak pakat royak nak berapa? Nak JKK ke nak berapa? Aku dah aku. Nak retina boleh jadi mu bini dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ni orang bujang. Nak anak dara. Royak nak anak mana? Oh, aku ni jenis orang yang kalau kau minta nak siapa? Kau tak tahu. Kau mu tak betul. Tak apa royak tak betul. Aku cari tu bang. Sampai situ tahu kan. Bukan wui 200 300 buat amal kita nak wui kerajaan. Adakah Nabi Muhammad terima? Tak. Dia rela tinggal Mekah. Pergi dengan tua dia bina. Tinggal bini mudah tahtan lagi. Apa nak jadi. Ya Allah, itu aku sebanyak mana aku boleh buat, aku buat. Kalau tak boleh buat, mula. Ini cara Nabi kita. Nabi Muhammad ni bila kita masuk kubur, semua hadis royak bila masuk kubur, Malikul Maut penentu nak lagi tanya. Ni siapa dia? Ma rabbuka, ma dinuka, wa man hadzal rajul. Di antara muka mana kita tanya mayat lah kubur, tak kira mayat tu guru kau, cikgu kau, orang kapung kau, menteri, Perdana Menteri ke, agung ke siapa, dia akan tanya man hadzal rajul. Siapa orang ni? Orang ni maksudnya Nabi lah. Nabi Muhammad akan dibawa dalam kubur. Dia bawa tubuh dia, kau bawa gelombang dia, kau bawa Allah. Tapi akan ditanya man hadzal rajul, siapa orang ni? Ini perhatian semuanya main. Mana-mana orang atas dunia ni sokong Nabi, buat kawan Nabi, dia boleh royak. Hadza Muhammad, amantu bi wa ta'tu. Aku inilah Muhammad, aku beriman dengan dia, mati-mati, boleh mati. Tapi kepada orang lawan Nabi Muhammad dia, fa yaqulu ha. Mula ha tu ha. Apa natan ni aku perum 20 tahun tak pernah nak tahu sana. Jangan main bagi. Ni pucuknya maka menyebab kita mati-matian sokong Islam. Kalau amnu
tukar dasar dia daripada kebangsaan Islam, selamat. Amat ulang sekali, kalau UMNO tukar dasar daripada kebangsaan kepada Islam, selesai masalah. Tak payah tidak kata tak payah muka lain, tapi serabut dengan kemucuk ni ada kata betul. Marah ni semua. Tiap-tiap hari bila kita sembahyang, wajib Melayu Muslim, Cina Muslim, India Muslim, asli Muslim, orang putih Muslim. Bila jadi Islam, wajib sembahyang, baca Fatihah. Dalam banyak-banyak benda kita baca Fatihah ialah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdina ya Allah, tu pimpinlah kami. Hada yahdi makna pimpin. Pimpinlah kami ya Allah ke jalan yang betul. Cara hidup yang betul. Kalau Fatihah ni berhenti sekat tu je. Siratal mustaqim, amin. Tak ada apa, dah selesai dah masalah. Pimpinlah kami ke jalan yang betul. Dan kalau Tuhan berhenti sekat tu je. Ihdinas siratal mustaqim, lepas tu amin. Tak ada apa. Tapi Tuhan berhenti lagi. Dalam pengajian dia panggil badan. Tuhan pimpinlah kami jalan yang betul. Itu Tuhan ajar kepada manusia supaya kata lagu tu dalam semayang. Nak boleh kau semayang tu kena ambil semayang dulu. Puasa tak ambil semayang. Zakat tak ambil semayang. Syahadah tak ambil semayang. Tapi nak semayang kena ambil semayang. Ambil semayang ni bukan mesti basuh dengan sabun, mesti basuh dengan lotion dah. Kita berbuah air tadai, niat ya Allah Tuhanku tolong akak hadas. Tolong buang hadas. Hadas mana fikir karu. Fikir malawak kerja, nak curi, nak rasuah, nak ragut bil orang ni perangai ni perangai ya kita pun tak mau. Dan kita minta pada Allah Taala, ya Allah, aku pun tak mau minta tolong mu lah kata tolong buat. Dah bersih molek kain cuci, hati perut cuci, boleh kita dibenar semaya. Dan semaya sebut ya Allah, Tuhanku pimpinlah kami dalam itu. Belum pada kita minta tu, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan, denganmu sajalah aku nak puja, denganmu sajalah. Mung ni kena ada orang depan. Kalau kita seorang duk mengaku kata orang gila. Tapi dalam sembahyang walaupun Tuhan tak ada, kita kata iyyaka mu, Tuhan aku nak puja. Ajar orang Islam seluruh dunia ni, bangsa gapo keturunan mana sekalipun, ajar depan dengan Tuhan 5 kali sehari. Dan tiap-tiap sebab kita sembahyang apa kalau kita kat 5 kali 17 kali kita duduk kecil dengan Tuhan. Ya Allah Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami. Aku ni buta, kalau mu tak pilih, kalau mu tak pilih, tak pimpin, tak boleh. Aku ni budak kecil, kalau mu tak pimpin, tak boleh. Aku ni tak kenal mata hidung, nak pergi lakuan aku ni, kalau mu tak pimpin, aku jumpa dengan jalan salah. Maka Tuhan kata siratal ladzina an'amta. Jalan betul ni hanya jalan orang-orang yang aku bina nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jalan hak tu dapat nikmat Tuhan ialah 4 golongan. Golongan nabi, golongan siddiqin, syuhada dan salihin. Golongan nabi inilah golongan hak betul. Hak betul makna straight line ke syurga. Ghairil maghdubi alaihim, tak mau jalan orang hak kamu marah. Orang hak yang bersifat dengan sifat hak marah, aku tak mau. Dalam tafsir semua sekali Yahudi ni jenis orang alim tapi tak pakai ilmu dia belajar, Taurat dia belajar, dia mengaji, dia ada rahib, dia ada apa, tapi hari dia nak buat, dia buat mengikut cara dia, tak tahu ilmu. Perangai kita orang Islam sama ada Arab ke Melayu ke, hasil kita Islam kita mengaji halal haram, tapi ayat kita nak buat kita mengalai macam Yahudi. Waladhdallin, ketiga orang sesat, orang mengamal ilmu sesat ni kita panggil Nasara. Iaitu orang yang nak buat tak buat, orang nak buat dia buat, dia tak mengaji berapa, tak kata apa pun dia buat macam ini. Gula kesesat. Amos sebut Arkam dicak sesat, tu ayat P cak sesat. Amin buat apa tak sesat, sama-sama tak kena dengan agama belakang. Arkam sesat kenapa? Salah dengan akidah. Ayat P sesat kenapa? Salah dengan akidah. Amin apa tak sesat kenapa? Salah dengan akidah. Tolak Islam ambil kebangsaan. Tak sadap ada kami terima Islam. Tak sadap kerja banyak aku gitu juga. Nak ayat. Dalam Quran sebut wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un. Ayat surat kadai. Sebuah neraka bagi orang sembahyang. Bukan bagi orang tak sembahyang, sebuah neraka bagi orang sembahyang. Kenapa?
alladzina hum salatihim sahun. Semaya tapi lalai ngangung dengan semaya. Orang band buat kedai kopi. Orang band duk mesyuarat. Orang band duk makan nasi. Orang band duk geliat terpatah. Hak ni semaya betul bon rakok saya kata. Semaya campur semaya, tapi tak kena mengangi Tuhan, tolak dia. Gua Tuhan bukan pelahana kita dah nak dia. Jadi bila kita semaya tak kena mengangi dia, fawailun sebuah neraka. Itu orang semaya. Begitu juga buat masjid. Zaman Nabi itu orang tahu berlaku. Ada seorang nama Abdullah bin Ubay. Nabi buat masjid, dia berasa kecewa kerana makin ramai orang pakat pergi mengaji dengan Nabi Muhammad SAW. Akhir sekali dia belah mana fikir supaya dia dapat paut balik pemimpin orang-orang Madinah supaya dia semula. Maka dia buat masjid juga. Dia buat masjid nama Abdullah bin Ubay. Duduk pada dagu Nabi, sembahyang balik punggung Nabi, makan nasi setalan, agama gakkan Nabi, jabat salam, cium tangan tak mudah. Tapi hati perutnya melawan Nabi, maka menyebabkan dia buat masjid. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bil mu'minin wa sallallahu alaihi wa sallam rasulah. Masjid ni bila dia siap, dia jemput Nabi suruh resmi. Tadshin, dia resmi. Nasib baik dia beritahu, "Eh Muhammad, tak sagilah semaya di masjid ni. Kerana masjid ni kufran, untuk menampakkan dia ni kufur denganmu. Mu buat masjid, dia buat masjid, tapi hati perut dia sebenarnya bukan nak semaya buat apa dak, nak tawanmu. Wa tafriqan, untuk mencah belahkan orang Islam. Wa istalim min haraballahu ta'ala, dan untuk buat pejabat, untuk mengintip ataupun rekrut orang-orang lain. Buat masjid juga, tapi masjid lagu lain. Para ini semua bukan senang duduk tak bumi Tuhan. Sebab tu Abang kata, kalau Abang tak usah sangat ke Islam, buat bumi sendiri. Buat bumi sendiri, buat langit sendiri. Tak usah campur, tak usah ganggu kerja-kerja Tuhan. Bumi ni bumi Allah Ta'ala. Mung sendiri itu, aku dan mung serupa sama-sama makhluk Tuhan berlaku. Mung duduk tadinya siapa dia buat? Tuhan buat. Aku duduk tadinya Tuhan buat juga. Jadi oleh kerana kita ni menumpah Tuhan 100%, 200% nah. Nyawa udara Tuhan, jejak kaki Tuhan, kecek mulut Tuhan, mikir otak Tuhan beri berlaku. Jadi bila barang Tuhan berlaku, maka kenapa kita pandang-pandang tolak Islam ambil kekuasaan? Sebab tu Abu Bakar surat pada Yang Amat Berhormat dan Menteri, tak jawab lagi. Hari tak jawab lagi. Amat kata, tanya gini ya, bapa ambil tolak Islam. Bapa ambil tolak Islam. Kerana Islam ni bukan bagi Nabi, bukan bagi daripada guru, bukan bagi daripada apa, bagi daripada Allah. Bapa tolak Islam. Pada Islam Tuhan kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Lepas tu kita boleh baca, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Radina, puas hatilah kami yang buat Tuhan pada Allah. Nabi ajar pada kita supaya sebut radina billahi rabban, puas hatilah kami buat Tuhan pada Allah. Wa bil islami dinan, puas hatilah kami buat agama pada Islam. Mari Amna kata, aku tak puas hati. Aku tak puas hati ingat, tak puas hati dengan Nabi Muhammad, tak puas hati kerana buat cara saya kau sendiri. La ilaha illallah. Pas lagu mana kita nak saja akhirat. Kalau Tuhan tanya, "Hei ni Aziz, mu tahu ke ada Amna salah?" Tahu, bapak mu tak ayat. Nak jawab mana? Ni dah perhatian. Sebab tu kita hanya kempen. Mari sini kempen pada masyarakat, dakwah pada masyarakat. Tasawuf ni Amna. Unipah. Dia buat mana kita? We pitih, ambil, we gula, kaca, we kain, bakar, we pitih, we kawin, kata. We tahu dia bakar bulan. Susah banget. Kok mana sokong pahlawan tak mati kebulu seorang abuk kan? Modal ambil hanya duit. Dia duit boleh tak leh. Duit pahala. Pahala ambil mana? Pahala pada Tuhan beri. Tuhan celak dia mata, dia datang lawan aku, nak beri pahala mana? Kesenang dia kata, kesenang benda. Ni benda yang menyebabkan kita mati-matian di Kelantan. Alhamdulillah, sejak tahun 90 sampai ke tengah malam ni, sampai khemah, kita pegang Islam. Ni modal kita. Bila kita masuk dalam kubur, duit tak bawa saham. Bawa duit tak ada nak beli dalam kubur. Tak bawa beras putih abu. Bawa beras nak tak ada dalam kubur. Bawa air tak ada dalam kubur. Tak milih-milih. Bawa agama dia, bawa takwa pada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kamu semua hai manusia kena bawa bekal. Wa tazawwadu, kamu semua hendaklah bawa bekal. Artinya kita nak jalan jauh.
Mana boleh kita bawa bekal nak pergi kedai apa nak gitu Telaga bawa bekal lah. Nak pergi bawa bekal pikun nak pergi Telaga. Mana boleh. Bekal jalan jauh. Kalau kita nak pergi Mekah, bekal dia pasport, duit Saudi, CJ kolera, duit apa lagi. Nak pergi Kota Baru sokongnya ada kad kenalan roket, ada PT sama Seriak. Nak pergi akhirat buat bekal apa? Pasport tak payah. CJ kolera tak payah, duit tak payah. Bekal dia takwa. Takwa dalam akidah, takwa dalam ekonomi, takwa dalam budaya, takwa dalam sosial, takwa dalam semua takwa berlaku. Takwa mana yang buat hak dia suruh, tinggal hak dia lagi. Itu je takwa. Ittaqullah bimtisal wa ijtinab. Buat hak Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Itulah bekal. Tuhan suruh gua muka kita nak Tuhan gua nak kita tolak Islam. Ni Farhadin semua. Sebab Tuhan boleh sekali lagi kalau ada kakak kalau boleh gaya orang UMNO, PP UMNO hak kampung tak apalah. PP UMNO tukar dasar kepada dasar Islam. Susah masalah. Ya maaf kita macam-macam kau ni Aziz ni nyanyi. Main kata tu nyanyi bukan jawab tu lepas gerai orang panggil. Lepas gerai. Nyanyi buat aku boleh kacik malam ni. Lepas gerai ni tak ayah lah. Lepas gerai ni tanda orang lemah. Pau tua bini dengan muda ke pan tapa. Engkau ni tua, bini muda. Ada ke lagi tapa. Akak siapa? Akak cakap siapa tu? Bukan bini lah. Tengok siapa dia tu. Orang orang tua tak ada lepas gerai kan mahu bini. Panas sangat bini muda. Para hadis semua. Sebab itulah para hadis semua ucapan kita malam ini di mana-mana sekalipun serupa dengan ucap dengan khutbah Jumaat. Betul lah. Dan serupa juga selari dengan hak kita baca dalam semaya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inna salati sesungguhnya Tuhan semaya aku lon. Wa nusuki haji aku. Wa mahyaya dan aktiviti hidup aku. Aktiviti mahya mana hidup. Hidup kat mana nyawa dak aktiviti. Kerja buat nega makoh cerah beni itu semua ni mahyaya untukmu. Untukmu lagu mana kalau guna bahasa Melayu? Untukmu ni melalui Islam. Ini benda yang perhatian semua itulah. Belum daripada pilihan raya besar baru ni. Kursi ada 22 dalam Dewan Negeri. Belum pada ngundi tu. Pak Allah mari di Kota Baru. Pagi menteri ni, petang menteri tu, pagi menteri ni, petang menteri tu mari. Belum pada pilihan raya. Lepas pilihan raya mendingan naik kursi daripada 22. Ada. Ni nak habis pula ni. Kenapa? Kerana rakyat Kelantan reti. Kita duduk atas dunia ni nyawa panggil negeri panah. Bila orang mati kita panggil berpindah daripada alam panah pada alam baqa. Kita mati-mati ni berpindah, bukan mati gaib senyap kita tak. Kita mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang mesti merasai mati. Sikit pun kena mati Tuhan kata. Mung doktor pun kena mati, tuk bomo mati. Oh kapal lebih lagi. Tapi ingat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Khusus kamu akan dibalas penuh upah hari kiamat. Mana lepas pada mati ni ada hari lain namanya kiamat. Qama yaqum qiyamah mana? Hari bangun. Bangun daripada kubur. Lepas pada mati bukan mati senyap dah. Kalau kita buat senyap tu kita, tapi Tuhan punya manusia ni dia buat lepas pada mati hidup balik. Hidup balik agama dia. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil. Kamu akan disual soal-soal mengenai nikmat. Nikmat boleh kecek, nikmat boleh nyawa, nikmat boleh makan, nikmat boleh minum, nikmat boleh muni, nikmat boleh berapa semua akan disual akhirat. Buat apa kat aku? Muni berapa? Ambo bertemu dengan seorang menteri besar. Bila sidang raja-raja ni pergi pun belakang menteri besar. Ada seorang menteri besar tak rakyat nama. Depan-depan ramai duduk tu minute belum pada mesyuarat raja-raja. Dia kata, saya dengar ucapan kaset Tok Guru saya dengar. Tapi yang paling teruk sekali dia kata, Tok Guru kata akhirat kelak, Tuhan tanya kau Tok Guru, Tuhan tanya muni berapa? Oh, ni berat tadi. Boleh setengah, boleh rasa. Muni berapa? Muni nak gerak Islam kan nak mampu Islam. Ambo masuk tahun 97. Bila Ambo balik Mesir tahun 92, lepas tu jadi guru dewasa, lepas tu jadi guru mahal. Tengah-tengah begitu UMNO cak takat Tok Guru. Ingat tak? Tok Guru pun nak takat masuk ISA. Ni kerja UMNO, bukan MCA dah, UMNO. Kalau MCA takat orang lain sabar. Ni UMNO Melayu takat Tok Guru. Tok Guru Haji Daud. Tok Guru Haji apa lemah ni apa?
lemah pondok lemah. Tu Yasin, tu Yasin lemah takkan masuk IC. Pon elok takkan masuk ISA. Tu Haji Umar pada pemban, berapa kubah pemban ISA. Tok guru pondok ni takkan diambil. Kalau MCA takkan ke sabuk muka dia Cina tak kerti berapa. Melayu boleh takkan tok guru. Mula isi situ hamba berasa tak jadi aku ni. Aku ni mengaji lebih pada orang lain. Pondok tanah Melayu aku mengaji, di India aku mengaji, di Pakistan aku mengaji, di Mesir aku mengaji. Tak ada orang supaya pengaku mengaji. Tiba-tiba aku duduk senyap tak lain tak soyak mulut tu yang kadang-kadang. Ini pun macam masuk pak. Tinggal guru, sedangkan guru ni pergi sekolah pagi balik tidur rumah dapur. Main politik ni kan. Malam siang pagi petang. Assalamualaikum. Tak boleh balik pun assalamualaikum. Tu ada ke? Ada PT tu. Kesenang kan dekat Majlis Menteri Besar. Air tawar ada telefon. Main mana tu pukul 2 malam telefon. Apa main telefon? Tok lelaki tak balik. Faham apa ya kamu? Air tawar. Tok guru bagi esok nak pergi tu. Apa tu? Anak nak pergi sekolah. Ada sekolah, ada PT tu. Bukan senang tapi je. Kerana kita bergerak nama Allah Taala bukan saja dah wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sebagai susah payahmu lawan aku, susah payahmu tu aku akan ada upah berlaku. Bila akhirat. Faman zuhziya 'anil nar udkhul jannah faqad faz. Mana-mana orang tersingkir daripada neraka, masuk syurga, orang ni hak tu. Hak tua, hak cemerlang, hak gapo, ni dah orang. Hak disingkir daripada neraka, masuk syurga. Pada ke mana nak boleh masuk syurga masuk neraka? Kalau tidak melalui Islam. Bahasa Melayu boleh buat lagu mana? Supaya masuk syurga akhirat. Cuba royak. Marilah tu janggut Tuhan tua tu bergapo. Gapo dia boleh royak syurga belah mana neraka? Kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni yang benar. Kalau tuan-tuan tak boleh jawab lah ni, lah. Nak jawab lagu mana? Boleh kau orang Melayu royak syurga lagu ni lagu ni? Boleh kau orang Melayu royak? Kau tidak melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melalui Islam. Bukan melalui kebangsaan Melayu. Nabi Muhammad ni pemimpin Islam, bukan pemimpin bahasa Arab. Pemimpin bahasa Arab gua ni mula-mula dia bawa Islam tu, pak saudara dia lawan. Abu Jahal lawan pak saudara dia. Tok tua dia Abu Sufyan lawan dia. Pemimpin Arab lagu mana? Baru sama Arab. Ini benar perhatian semua, jangan main-main kau ni. Baca perhatian semua, hamba penuh harapan. Bagaimana tempat-tempat lain pilihan yang kecil semua kalau hatta di penanti tu negeri pokok sendiri. Kalau ini sepatutnya dia masuk tanding pun tak masuk tanding, dia pergi. Mari apa ni? Mana orang? Dia fikir mana orang darat pada dia juga. Terti pun. Ambil amulah sekali. Boleh ambil. Kalau banyak dah kamu kata. Dia gula kaca, dia air bakar, dia tahu dia makan gula, dia nak buat kita. Dia nak buat kita. Kawan nak lagu ni, muka pilih, nama lagi pilih. Bukan tindih, dia pilih. Kalau tindih gaya lain, ni pilih gaya, bukan tindih gaya. Oh, payuh. Orang lain faham belakang ambil suara, tak faham. Terus kat tu cukup tu banyak doa jeluak juga. Doa lah para hadirin semua, minta Tuhan buka pintu hati kita semua. Kaya kebenaran, semayang cara Tuhan nak, maka cara Tuhan nak, bini dengan cara Tuhan nak, bercerai pun cara Tuhan nak, cocok tanam, motong, biar supaya Tuhan nak belakang, bagaimana Nabi Muhammad ajar. Dan orang contoh atas dunia ni ialah Nabi Muhammad. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Ta'ala antik Nabi Muhammad sebagai uswah, sebagai ikon ke berapa dia panggil sebagai orang pilihan ke orang rojokkan Nabi Muhammad. Orang yang tolak Islam ni tanya dia, siapa dia? Ikon dia buat muka dia. Nak kata ikon Nabi Muhammad, dia betul Nabi Muhammad. Pasal apa? Dia orang contoh, dia benar rajuk. Coba hamba ulang sekali lagi. Nabi Muhammad ditetap oleh Allah sebagai orang rajokkan. Dalam ekonomi, rajok ke Nabi Muhammad. Dalam budaya, rajok ke Nabi Muhammad. Dalam akidah, rajok ke Nabi Muhammad. Dalam ibadat, rajok ke Nabi Muhammad. Dalam apa saja rajok ke Nabi Muhammad, sekiranya kita tu dia. Tapi bila dia mau tolak Nabi Muhammad, pasal apa dia orang yang rajokkan Nabi? Kalau tak ada, dia mau jalan sesat, jalan buntu, jalan sesat lah. Kalau dalin, kita mau jalan sesat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan, kami mengaku bahawa kami aniaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong ampun dosa kami dan kamu tak tolong kesian belah pada kami dan aku nak khas dulu kami jadi rugi. Rabb Allah maghfir dzunubana. Ya Tuhan, ampun dosa kami.
wastur uyubana, dan tutup segala kelemahan kami. Wala tushmit bina a'da'ana, jangan berpeluang pada musuh kami, gemerurkan kesilapan kami. Wala tasud bina asdiqauna, jangan ada kawan kami yang cakap kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Tuhan, kami menjauh daripada duka cita dan rusing, minal ajzi wal kasli, dan juga daripada lemah semangat, dan juga malas, wa minal jubni wal bukhli, daripada pengecut dan daripada tekuk, wa min ghalabati dami qar rijal, jangan biar kami ditindih oleh hutang dan ditindih oleh orang jahat. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq. Ya Tuhan, bukalah pintu hati kami, pintu hati kaum manusia kami, supaya dapat dimasuki oleh kebenaran. Wa anta khairul fatihin, karena kamu sebaik orang buka pintu hati. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Tuhan, jauhlah kami daripada neraka jahannam, kerana neraka jahannam memang berat, kami napikul. Innaha sa'at mustaqarran muqama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wahai Tuhan, kami mengaku satu hari nanti kami akan mati. Dan lepas pada mati kami akan hidup balik daripada mahsyar. Ketika itu kami tidak ada air untuk kami minum, tidak ada buah untuk kami makan, tidak ada kain untuk kita pakai, tak ada apa pun kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Nabi Muhammad tak kenal kami kerana dia beranak, dia mati dulu. Dia kami tak kenal, kami baru beranak sekarang. Maka bagaimana kami boleh kenal Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad kenal kami daripada masyarakat, kau tidak mendapat syafaat kami. Ya Allah, itu aku. Rabbana innaka, tolonglah berkenal kami Nabi Muhammad, kerana kami menyokong di atas dunia. Jangan tolonglah kenalkan kami Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kenal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa itu berilah kepada kami dunia ini bahagia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia, wa qina adzabannar, ya qulaiwala kami ba'azan. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir, Allah takbir, Allah takbir, Allah